Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22, Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan ke suatu tarikh yang tidak ditetapkan. Penggunaan teknologi pertanian moden menggalakkan peningkatan produktiviti padi. Hari ini merupakan hari terakhir persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Ikuti laporannya selepas ini. Selepas bersidang selama 11 hari mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22, Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya hari ini dengan sidang ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dewan juga menyokong usul ketetapan bagi senarai perintah-perintah yang telah diluluskan di bawah perkara 83-3 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam dan mendengarkan ucapan penangguhan yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Sidang mula-mula mendengarkan penjelasan mengenai pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik, antaranya kebenaran nikah dan penghasilan beras. Mengenai permohonan nikah yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menjelaskan warga negara atau penduduk tetap yang hendak berkahwin di dalam atau luar negara hendaklah mendapatkan kebenaran bagi memastikan keselarasan rekod serta maklumat antara agensi. Berhubung status pembinaan bangunan pusat OKU, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menerangkan lawatan dan kajian ke luar negara telah diadakan bagi meneliti serta bertukar pandangan mengenai amalan terbaik yang dilaksanakan. Dapatan tersebut jelas Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad dijadikan rujukan dalam rangka reka bentuk inklusif, model operasi, pengurusan fasiliti serta pendekatan pemerkasaan komuniti OKU secara bersepadu. Menjawab pertanyaan garis panduan lantikan Lembaga Pengarah bagi GLC, Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua mengongsikan satu jawatan kuasa telah ditubuhkan dalam menentukan keahlian lembaga-lembaga pengarah. Penilaian prestasi lembaga juga dilaksanakan secara berkala bagi memastikan setiap GLC diurus secara profesional dan tulus. Berkaitan perkembangan kadar sara diri dalam penghasilan beras, Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan penubuhan Hybrid Rice Research Centre dirancang bagi memperkukuh penyelidikan dan pembangunan varieti padi yang lebih sesuai dengan keadaan tanah dan iklim negara. Kerjasama turut digalakkan dengan sektor swasta bagi meningkatkan pelaburan dalam teknologi pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran padi tempatan. Garis panduan dan piawaian perancangan bagi tambahan dan ubah suai perumahan sedia ada dalam skim perumahan negara juga disentuh dalam pertanyaan bagi jawab lisan.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengongsikan garis panduan ditetapkan untuk memastikan persekitaran kemajuan yang teratur dan selamat bagi menjana kesejahteraan komuniti yang menyeluruh di kawasan perumahan. Dan proses permohonan kerjasama antara agensi Pengukuhan kesiapsiagaan komuniti serta penggunaan data dan teknologi antara disentuh oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, pendekatan tersebut bertujuan memastikan negara mempunyai keupayaan yang lebih kukuh untuk menghadapi bencana. serta mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana iaitu AMMDM. Sistem perlindungan bagi Kes kelahiran yang tak anak sah tidak sah taraf menunjukkan peningkatan lebih rendah daripada 6 tahun sebelumnya. Menurut Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, usaha meningkatkan kesedaran melalui pelbagai program dilaksanakan bagi mengukuhkan akidah keimanan dan akhlak yang digandingkan dengan usaha pencegahan menurut undang-undang. diperuntukkan dalam undang-undang yang berkuat kuasa seperti Akta Kanak-kanak. Sidang juga mendengarkan usul ketetapan bagi senarai perintah-perintah yang telah diluluskan di bawah perkara 83-3 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Usul tersebut dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Sementara Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, menyokong usul berkenaan. Dan kaulah mengucapkan Sebelum menangguhkan sidangnya, Dewan mendengarkan ucapan penangguhan yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib antara lain menzahirkan harapan agar ahli-ahli yang dilantik akan sentiasa peka dan menghayati nadi rakyat. Pendekatan seperti sesi-sesi dialog dan muzakarah ahli-ahli yang berhormat bersama kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan perlu diteruskan, diperkasakan dan dimanfaatkan sepenuhnya di luar Dewan yang mulia ini, khususnya dalam memaduli keluhan rakyat dan isu-isu sebenar secara lebih menyeluruh dan konstruktif. Dalam ahli-ahli menjalankan tugas rasmi, saya berharap ahli-ahli akan terus berkhidmat dengan penuh integriti, tanggungjawab dan komitmen demi memastikan usaha yang dirancang dapat diterjemahkan kepada manfaat yang nyata kepada rakyat dan negara. Bagi meneruskan usaha kerajaan dalam merealisasikan Wawasan Brunei 2035, tema Belanjawan 2026-2027 bersama menjayakan Wawasan Brunei 2035 antara lain menuntut pelaburan yang strategik, menjana transformasi, inovatif dan berimpak tinggi di samping penekanan kepada disiplin kewangan ataupun financial discipline. Justru ia perlu diurus dengan jujur, telus dan berdisiplin agar menjadi sumber kebaikan, memperkukuh integriti kewangan negara dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Ke arah mendukung belanjawan negara, setiap peruntukan kerajaan memberi kesan langsung kepada kehidupan rakyat di samping mengukuhkan ekonomi negara serta PMKS. Ia penting dalam mempersiapkan masa depan negara. Oleh itu, pengurusan belanjawan bukan sahaja tertumpu kepada perbelanjaan, tetapi turut menekankan tanggungjawab terhadap setiap keputusan demi kesejahteraan rakyat.
Semoga segala isu dan perkara yang dibincangkan dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negara kali ini menjadi asas kukuh dalam menjamin kemakmuran generasi akan datang dan sebagai langkah strategik dan komitmen bersama untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan negara yang berterusan ke arah mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan ke suatu tarikh yang belum ditetapkan. Cadangan laluan alternatif mengambil kira konsep berkongsi jalan raya dikongsikan pada sidang media mengenai kawalan keselamatan pengguna basikal di jalan raya. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Orang ramai terutamanya para pengguna basikal dinasihatkan untuk mematuhi kawalan keselamatan pengguna basikal di jalan raya bagi mengurangkan risiko kemalangan jalan raya melibatkan kematian. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR menggariskan perkara tersebut pada sidang media MKKJR mengenai kawalan keselamatan pengguna basikal di jalan raya pagi tadi. Pada sidang media itu, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Setiausaha MKKJR turut mengungsikan mengenai cadangan laluan alternatif dengan mengambil kira konsep share the road atau berkongsi jalan raya bagi semua pengguna jalan raya. Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar turut mengungsikan cadangan larangan berbasikal melibatkan laluan jalan raya yang mempunyai had kelajuan lebih daripada 65 km sejam, iaitu jalan mempunyai had kelajuan seperti 70 km sejam, 80 km sejam, 100 km sejam. Dalam pada itu, mana-mana acara dan kegiatan sukan berbasikal yang perlu antara laluan yang dimaksudkan laluan Lebuh Raya Sultan Hassan Al-Bolkiah, Lebuh Raya Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah, Lebuh Raya Muara Tutong, Lebuh Raya Tutong Telisai, Lebuh Raya Telisai Lumut, Lebuh Raya Lumut Belait, Lebuh Raya Rimba, Lebuh Raya Tungku dan Lebuh Raya Tungku Jerudong. Laluan tersebut dikenal pasti dan dikategorikan sebagai laluan berisiko tinggi kepada pengguna basikal. Larangan juga mengambil kira amalan terbaik di negara ini menghadkan aktiviti berbasikal di laluan berkelajuan tinggi bagi memastikan keselamatan semua pengguna jalan raya. Dalam pada itu, acara dan kegiatan sukan berbasikal perlu menggunakan laluan tersebut boleh dipertimbangkan dan perlu menyediakan langkah keselamatan lengkap. Di samping itu, acara dan kegiatan sukan berbasikal seumpamanya juga perlu mendapat sokongan daripada badan-badan sukan diiktiraf dan menghadapkan permohonan untuk pertimbangan pihak MKKJR. Dari statistik kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa khususnya bagi penunggang basikal semenjak 5 tahun kebelakangan, seramai 6 orang. Ini tidak termasuk mereka mengalami kecederaan serius yang memberi kesan kepada kehidupan individu dan keluarga. Justru para pengguna jalan raya disarankan untuk patuh akan larangan-larangan dan nasihat kawalan keselamatan pengguna jalan raya dalam sama-sama menyokong hasrat di mana jalan raya adalah selamat bagi setiap pengguna. Sebagai tindakan jangka masa pendek, laluan alternatif berbasikal diperkenalkan di keempat-empat daerah sebagai langkah ke hadapan bagi menyokong gaya hidup sihat melalui aktiviti berbasikal.
Bagi daerah Brunei dan Muara, rangkaian laluan alternatif untuk aktiviti berbasikal adalah laluan di kawasan stadium yang boleh digunakan setiap hari. Manakala laluan di sepanjang Jalan Perdana Menteri, Jalan Ong Sumping, Jalan Kebangsaan dan Jalan Menteri Besar akan digunakan pada setiap hari Rabu pada waktu malam dari 8 malam hingga 12:30 malam dan merupakan sebagai projek perintis. Manakala laluan Bandar Kucheria dengan cadangan untuk rangkaian berbasikal akan diperluaskan. Manakala bagi daerah Tutong di laluan kawasan Bukit Bendara, manakala bagi daerah Belait, laluan menuju ke Cargo Dam iaitu Jalan Labi, daerah Belait. Dan bagi daerah Temburong pula, laluan Jalan Pekan Bangar. Laluan yang dikenal pasti disusuli dengan pelaksanaan pemasangan tanda jalan raya iaitu road signage dan marking. Oleh itu, semua pengguna jalan raya perlu menghormati tanda-tanda jalan raya dan peraturan-peraturan jalan terutamanya mengenai dengan pematuhan had laju jalan raya. Meskipun berhadapan cabaran dari segi bahasa pertuturan, namun tazkirah dan peranan sebagai imam sembahyang sunat tarawih bagi masyarakat Islam di Osaka, Jepun dapat dilaksanakan dengan sempurna. Bahkan sambutan masyarakat Islam di sana terhadap aktiviti keagamaan sangat mengkagumkan. Mengimbas pengalaman malam pertama sebagai Imam Awam Muhammad Ikram Afif bin Haji Awam Muhammad Hanafi, alumni Mahat Qiraat Shubra, Universiti Al-Azhar mengakui berasa sedikit gemetar, namun berjaya mengatasi cabaran tersebut dengan baik. Perbezaan suasana beribadah di Jepun tidaklah semeriah seperti di negara Brunei Darussalam. Namun demikian, kewujudan pusat-pusat Islam seperti Japan Dakwah Center memainkan peranan yang amat penting sebagai wadah penyatuan komuniti Islam di Jepun. Melaluinya, umat Islam dapat berkumpul, mengimarahkan masjid serta bersama-sama menyambut dan menghidupkan keberkatan bulan Ramadan. Menurutnya lagi, komuniti Islam di Osaka memerlukan lebih ramai pendakwah bagi membimbing khususnya saudara baharu memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Saya juga diberikan penghormatan dan kepercayaan untuk memimpin solat sunat Aidilfitri serta menyampaikan khutbah Aidilfitri di Masjid Baharu di bawah Japan Dakwah Center di Wakayama, Jepun. Di sebalik lagu-lagu Hari Raya yang sedia ada, namun lagu-lagu Hari Raya ciptaan komposer tempatan juga mendapat perhatian pendengar tanah air. Dengan adanya lagu-lagu raya yang lama dan baharu disiarkan di televisyen dan radio terus menceriakan sambutan Aidilfitri. Komposer lagu-lagu raya tempatan antaranya Awang Muhammad Syaminan bin Muhammad Yunus yang juga dikenali sebagai Minan Yunus telah menghasilkan lebih 17 buah lagu raya sejak tahun 2009 dengan genre pop tradisi yang kekal menjadi kegemaran ramai. Menurut beliau, inspirasi lagu datang daripada pengalaman sambutan Hari Raya bersama keluarga serta kisah orang sekeliling. Setiap lagu itu mencerminkan tentang kemeriahan Hari Raya, keterujaan ketani menyambut Hari Raya bersama dengan keluarga dan sahabat andai. Jadi mungkin sedikit perbezaan adalah dari segi arrangement music, dari sanalah. Walaupun trend muzik berubah mengikut zaman, lagu raya tetap mengekalkan tema yang sama iaitu kegembiraan, kebersamaan dan kemeriahan sambutan Aidilfitri. Sementara itu, Pangeran Salbiah binti Pangeran Haji Bujang, penyanyi tempatan yang telah aktif sejak tahun 90-an, menghasilkan lagu raya pada tahun ini yang mudah diingati dan catchy. Sebenarnya dia terfikirkan buat tapi mungkin relax santai macam akan membuat sesuatu for Hari Raya Tanah ni, tapi dia secara langsung membawa penyanyi-penyanyi yang pernah menyanyi dengan saya, so just bring them in macam ingat kenangan lama lah, jadi buatkan lagu raya macam satu.
Dengan kreativiti komposer dan penyanyi tempatan, lagu Hari Raya dijangka terus berkembang dan kekal sebagai sebahagian daripada identiti budaya negara ini. Kerja-kerja penyucian tangki air Bukit Udal dan tangki booster Bukit Kukup akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Mac 2026. Sehubungan itu, beberapa kawasan akan mengalami tekanan air rendah. Kawasan terlibat antaranya sebahagian kawasan di Mukim Tanjung Maya, Mukim Ukong dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian bermula pukul 8.30 pagi. Sementara itu, kampung Sungai Traban dan kawasan sekitarnya juga mengalami tekanan air rendah pada 1 April 2026. Gangguan disebabkan oleh kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Traban. Kerja-kerja bermula pukul 8 pagi.